Now at 3:04, we are starting now. And on behalf of Tourism Product Nexus, I would like to welcome all of you, semua orang ya, semua yang hadir di sini ke another episode Let's Talk About Lenggong. My name is Yuzaidi Udanis. I'll be the co-host together with our colleagues Muzamil, our Zamil Zuki, and together with our Mr. Iswaran Ramasamy. We'll be discussing about what's new in Lenggong. Apa dia yang benda baru, apa dia yang menarik di Lenggong. Ini adalah satu sesi bersiri ya, di mana kita tahu nak tahu apa itu di mana Lenggong tu. Kita tahu yang Lenggong tu adalah satu tempat yang sangat berpotensi, potensi yang sangat besar sebab telah diiktirafkan oleh UNESCO. UNESCO bukannya oleh sesiapa, oleh UNESCO sebagai satu tempat World Heritage Center, World Heritage Site. Bukan senang nak dapatkan endorsement daripada UNESCO. Hanya di Melaka, di Penang dan di bermata-mata di dunia mempunyai satu pengiktirafan daripada UNESCO. Jadi Lenggong telah diiktiraf sejak 2012 lagi. 2012 lagi. So the objective of this session is supaya our industry players, rakan-rakan di industry players lebih tahu bagaimana kita nak mempromosikan Lenggong. Apa itu Lenggong, produk-produk yang di Lenggong tu, supaya kita boleh bersedia untuk mempromosikan Lenggong secara sistematik, secara sustainable, secara tak kisahlah pasaran domestik ataupun pasaran antarabangsa. Jadi hari ini kita bertuah, kita mempunyai tetamu kita. Dan selain daripada tadi Zamil Zuki dengan Iswaran, kita tetamu kita all the way daripada Lenggong, live all the way daripada Lenggong. Dia sebelum tu saya nak nak tunjuk video ataupun share video daripada penaja. Jadi saya ingin menyambut ataupun mengucapkan selamat datang kepada pihak MPC dan juga terutama sekali pihak TPN, Puan Nik Nazarina dan juga Daniel yang sentiasa membantu kami di industri pelancongan untuk melihat bagaimana kita boleh meningkatkan produktiviti. Sekarang cabaran yang sangat kuat ni, sangat besar ni. Cabaran yang sangat besar meningkatkan produktiviti semasa pandemik. Alhamdulillah, dengan adanya teamwork, dengan adanya kerjasama antara TPN dan bersama dengan industri pelancongan, penggiat industri pelancongan, kita insyaAllah kita boleh atasi bagaimana kita nak meningkatkan productivity level kita di industri pelancongan. Saya nak share video klip yang pendek, yang kecil, yang padat daripada Tourism Productivity Nexus Kita tunggu sebentar, mana yang kita baca. Mana. Okay, here you go. Alright. Itu aja. Itu aja. Jadi itulah daripada teaser daripada Tourism Product Nexus menyambut kedatangan anda semua ke sesi Let's Talk About Lenggong. Jadi saya tak nak membuang masa, kita nak dengar juga apa dia punya penangan daripada all the way pemain-pemain dan pengiat-pengiat daripada Lenggong. Sebelum tu saya nak pass pada the man of the hour. The man of the hour is Zamil Zuki. Saya lihat dia dalam keadaan di mana tu. Saya nampak macam di restoran McDonald. Tak tahulah betul tak betul. Dan juga di Mr. Iswaran sentiasa senyum. Saya nampak dia punya boleh buat iklan ubat gigi dan jadi sentiasa senyum. Dia because he is a tourism man. Always smile, always cheerful, always positive, dan saya sangat kagum dengan beliau punya positifnya aura. Jadi okey, kita teruskan memula. Kita pass this mic to Zamil dan mungkin to Iswaran, dan mungkin lepas tu terus kepada kita punya tetamu kehormat kita. Alright, Zamil. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada. I got a few more coming in. Tak apa, kita teruskan. So today, Zaidi, apa yang kita akan bawakan hari ini adalah something yang different, something yang yang kita belum experience. Kita panggil glamping. So what is glamping? Okay, today you know what is glamping. Kenapa kita
kita perlu cuba glamping. So kita punya host today Muzammil juga nama kan, orang yang handsome ni semua nama Muzammil Okay. So dia akan menerangkan apa kita punya new experience ni. Okay. So I tak nak cerita lebih. I pass to Mr. Iswaran if you want to comment something. Ya. Iswaran, teruskan Iswaran. Alright, terima kasih Tuan Uzadi, the champ, Zamil and also for the TPN. Saya rasakan kebanyakan kita ni pernah dengar camping, kita pernah dengar nak kata jumping atau climbing macam-macam. Tapi glamping ni ramai di kalangan pelancong tempatan ni belum familiar lagi. Jadi this talk is going to be very interesting. What is glamping all about? Saya serahkan kepada presenter today. Dipersilakan. Okey, teruskan Cik Muzammil dari all the way daripada Lenggong. Silakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, terima kasih Nexus Tourism Malaysia kepada invite saya untuk share lah pasal glamping ni. So semua orang boleh dengar Boleh. Kita bersiaran langsung daripada page Facebook page Mita, dan minta tolong sesama rakan-rakan kita daripada Malaysian Inbound Tourism Association punya page, kita share lah pada semua orang, dan juga ada juga di-sharekan di Tourism Production Nexus punya Facebook page. Okey, silakan Encik Muzammil. Okey, terima kasih Encik Uzaidi. Okey, ramai yang bertanya pasal glamping ni. So glamping ni sebenarnya ialah satu part of camping, tapi secara historinya, kalau glamping ni, kalau boleh saya tunjukkan dekat skrin, saya share skrin sekejap. Okey, semua nampak Okey, tagline kita camp like a king. Kenapa camping like a king? Kenapa macam raja kita camping kan? Okey, sebenarnya dia ada history dia. So, okay, what is glamping Okay, ni zaman dulu punya camping. Tapi apa beza dengan camping biasa yang selalu kita beli dekat pasar raya, kemah-kemah tu, ialah glamping ni dia besar, dia seakan-akan rumah. So, kalau kita tengok zaman dulu punya camping ni, dia memang dibuat untuk tempat berteduh lah daripada segala gangguan haiwan, daripada angin, ribut. So dia akan buat dalam bentuk kon, dan dia akan gunakan macam kulit haiwan dan sebagainya lah untuk buat tempat perumahan diorang, untuk tempat berteduh. So ini pada zaman early stage lah glamping ni. So the next one is masa zaman Mongol, masa kerajaan dulu-dulu, Turki semua, diorang pun ada kemah di mana bila diorang nak pergi berperang, diorang akan set up kemah. Tapi kemah ni bukanlah kemah yang kecil, dia kemah yang besar. Jadi bila kemah besar ni, dia akan duduk situ lama, bertahun-tahun. Jadi dia memerlukan satu space yang agak besar untuk store dia punya makanan, dia punya barang-barang, tilam, tempat tidur. So kalau dia punya king tu, dia punya raja, lagi besar lah kemah dia. Okey. Ini Turki, kerajaan Turki dulu punya kemah, siap dia letak atas dek dan boleh berjalan lagi kemah dia. Dia ikat dengan lembu, boleh berjalan. So macam inilah rupa sebenar glamping, asal-usul glamping tu. Okey. So di sini saya dapat idea di mana glamping ni kita boleh appreciate nature. Sebab glamping ni kita hanya buat menggunakan kita buat hanya menggunakan dengan cotton, kain cotton. So bila kita duduk glamping tu, kita punya feel tu lain sikit. So nanti sekejap lagi saya tunjuk image dia. Ini history lah, lebih kurang dia punya sejarah glamping ni. Okay, this is where is our glamping. Ni dekat Sumpitan. Dekat Sumpitan ni dekat Lenggong, satu kampung dekat Lenggong. Lenggong ni, kalau ada yang tak tahu Lenggong ni dekat mana, Lenggong ni dia dekat dengan... Okey, Zamil, boleh ke Zamil? Ya? Nampak macam very interesting. Zamil? Ya, boleh dengar. Okey, Tuan Uzaidi.
Tuan Azadi boleh dengar? Boleh dengar ya? Boleh. Boleh. Okey. Lenggong ni dia tak jauh daripada Kuala Kangsar, lebih kurang 30 minit je. Okey. Idea ni banyak tercetus daripada overseas jugalah. So macam Jepun, macam Australia, even Thailand pun dah lama buat glamping ni, dah dalam 4-5 tahun kot saya rasa. So kat Malaysia tak banyak, ada tapi masih tak banyak, ada 2-3 tempat. So Sumpitan glamping ni pun is quite new, baru tahun lepas je kita rasmikan lah. So setting glamping dekat Sumpitan ni, dia bukanlah dalam hutan sangat, tapi dia dalam kampung yang dekat dengan hutan. So kita tak adalah rasa insecure sangat sebab kita ada surau berdekatan, ada kampung berdekatan. Cuma setting dia macam like in forest lah. Ada sungai, ada apa nama? Ada pokok-pokok. Okay, next. So kat sini kita ada lebih kurang 8 kemah glamping. Tuan Zamil, saya mau tanya sekarang. Daripada air view ni saya nampak ni, dia punya glamping ni, dia tak ada dikelilingi dengan pokok-pokok yang besar ke apa ke. Adakah ini kerana unsur keselamatan? Ya, saya nampak tengok. I think this is very safe. Kalaulah di tengah-tengah celah tu glamping ni ada pokok-pokok pohon yang tinggi-tinggi, ada unsur risiko. Jadi this is very safety. This is my first impression. Dipersilakan. Thank you. Yes, because originally memang di hutan, tapi kita dah buat kebun durian. So kebun durian, pokok durian tu agak besar, so kita dah chop off. So kita gantikan, kita tanam balik, sebab kita tanam balik dengan pokok-pokok tropikal yang tak berapa besar lah. So dia pokok muda yang mungkin tak ada risiko untuk pokok tu tumbang atau dahan jatuh lah. Itu kita sangat lah. Because sangat penting sebab glamping ni, one of the criteria on the safety itu, dua perkara, tak ada berdekatan dengan pohon besar. Kerana satu petir, yang kedua dia boleh tumbang, boleh mudaratkan dia punya penghuni. So bagi saya kan, I can stay here, I'm safe to stay. Thank you very much. Continue. Thank you. Alright. Okay, next, this is the signage and the entrance lah. Okay, so kita ada beberapa part of within the compound, kita ada beberapa part. So ni part untuk kita berteduh dan makan apa semua, because masa tengah hari is quite macam warm sikit dalam kemah. So normally orang even camping biasa pun orang tak duduk dalam kemah lah, dia akan stay outside and enjoy the view lah. So the activity here is barbecue. There you can have some barbecue there, roasting coffee. Tuan Muzamil, boleh tak kembali 2 slide before ni? Boleh kembali, go back just for a while. Before that, kembali back. Okay, back. Alright. So yang tadi slide yang ada, no, gambar yang after this ni. No. Oh, tu dah banyak ni. Okay. Yang ada pokok kelapa semua tu. Okay. Lagi next one. So saya mohon tanya, next one. Mohon tanya, so adakah those peserta yang datang tu dia yang ni boleh petik kelapa sendiri? Boleh ke? Do you allow them to do that? Because this is kebun. Yes, but kita charge lah. Definitely. It is not about anything. Walaupun dia sanggup bayar RM5, standard RM5 lah. Kecuali kalau ada emas baru RM50. Okay, RM5 satu kelapa, dia petik sendiri. Tapi it will give a different experience. Yes. That's what we're trying to give to the customer lah, because this is the value that we want the customer to experience.
Okay, very good. Cuma mohon pencerahan. Do you have any idea at this place coming di mana akan tanam pokok-pokok buah yang tak ada banyak tinggi, yang anak tut, durian pula, no, rambutan, yang pelbagai jenis, di mana penghuni bila datang, they can stay, they can pluck their own fruit. Bila pluck itu, kita timbang, they have to pay accordingly and then boleh duduk makan. So, are you having any plan of doing that in this? Because you see, ada kebun. Mohon pencerahan. Thank you. So far kita tak buat fruits lah. So far kita tak buat fruits. Kita just buat ada herbs garden. So kalau you datang sini lah, nanti bila you free you datang sini, kita ada macam serai, kita ada limau, kita ada daun pisang, which is they can pick and then diorang boleh guna masa diorang camping. So that kind of trees lah yang kita tanam dekat sini. Okay, very interesting. Thank you. Because now saya nak pergi glamping macam ini. I want to feel experience, bukan stay balik. Lagi baik saya duduk dekat hotel. Yes. Cuma kalau tuan kata ada taman herba, syukur alhamdulillah. Because why? You can even ask those whoever staying there, buat jus herba, dia buat sendiri, dia boleh minum. So that they can feel dia berada di kebun and dia ada glamping activity. Very interesting. Dipersilakan, continue. Thank you. Okay. So this kind of trees lah yang kita tanam balik, macam monstera, tropical trees, paku pakis. So kita tanam balik, so more looks like a forest lah, natural forest. Okay, they enjoy the barbecue. Okay, sorry lah bulan puasa, sorry tunjuk makanan. Okay, in front of the tent. Okay, having a coffee. Okay, grind a coffee. Oh, sedap betul. Okay. Okay, we also have a space where they boleh put their own tent because why? We want this compound, dia macam very campus friendly. So yang nak duduk glamping boleh, yang pasang kemah sendiri pun boleh. So dia orang akan lebih appreciate dia orang yang datang glamping, dia orang akan tahu, oh macam ni kemah yang sebenar. Kemah sebenar tak ada apa-apa pun. Tapi kalau glamping, kejap lagi saya tunjuk. Ni kita punya sungai lah, memang air dia jernih, memang lepas tu banyak ikan, boleh nampak ikan. Kalau kita mandi dengan ikan lah, kita senang cerita. Ni saya pancing, ni ikan ni saya pancing. Ini ikan sungai ni ke, Zamil? Ya, Pancing sini? Ikan sungai. Tapi ada orang pancing lagi besar dapat. Ini jelawat ke apa ni? Jelawat ni? Bukan, ni tengas kot saya rasa. Tengas. Wow. Aku tak pandai sangat ikan ni. Oh, sedap. Okay. Okay. Tapi ada orang pancing lagi besar daripada saya. Saya pun tak tahu. Sungai ni cetek je sebenarnya. Tapi ikan ni boleh jadi besar. Mungkin daripada atas-atas ke. Sungai dia memang kids friendly punya sungai lah. Memang ni memang cetek je. Dan kita ada wakaf dekat tepi sungai, ada tangga step down. Ni kat dalam kita punya tent lah. So you can see yang ni boleh muat easily 4 orang, ada 4 beds. Lepas tu depan ni luas lah kalau you nak taruh bag apa semua, so ada sidai kain. Kita pun ada air cooler and then ada small wardrobe dekat depan tu untuk you taruh barang, anything barang lah. Ni our customer punya gambar ni. You nak tengok movie pun boleh sebab kita ada kat dalam ni, kita ada extension wire semua ada untuk you charge handphone. Memang best. Kalau malam-malam tu you dah tak tahu nak apa sangat buat, you tengok movie lah. Bawa screen sendiri lah. Laptop sendiri ke atau you sediakan? Tak, ni bawa sendirilah. Dia buat sendiri. Tengok Netflix ke apa ke, suka hati lah. Okay. Dia macam mana? Ada wifi ke situ apa tak? Okay, wifi sekarang ni dekat Sumpitan Lenggong ni, diorang tengah upgrade line. Line dia sangat lemah. So sekarang ni wifi pun tak berapa kuat. Jadi Unify baru masuk minggu lepas. So insyaAllah ujung bulan ni kita ada Unify untuk pelanggan. Asyik. Tapi sebenarnya banyak pelanggan saya
kadang-kadang dia repeat sebab dia kata tak ada line kat tempat ni. Oh. Dia suka sebab tak ada line, sebab dia kata anak-anak bini dia semua tak main handphone, semua fokus kat family. Dia jadi digital detox Dia macam digital detox Sebab dia memang memang a different experience lah untuk orang yang first time datang dekat sini. Ada yang dah repeat 2-3 kali. Ada tu yang bagi sebab tak ada line dia datang. Okey. Okey. Sebab dia memang enjoy. Dia akan mandi sungai. Dia tak duduk dalam kemah, dia akan mandi sungai daripada sampai petang. Macam tu. Okey. Teruskan. Okey, ni 2 beds. Kita ada 2 beds, 3 beds and 4 beds lah maximum. Ini our customer. Ni kat luar pun you boleh buat kerja. Kalau you nak buat kerja kan, buat laptop ke apa ke. Kita adalah sikit net badminton untuk dia orang enjoy. Ini kita punya pantry. Pantry kita ada kowe, ada stove, ada macam-macam lagi lah pantry. Macam dekat office punya pantry. Cuma dia open air, yang tu yang best. Dan dia sebelah dia sungai. So you masak ni tepi sungai. Memang lain sikit lah. Ni bulan puasa, minta maaf Tak ada yang tak puasa di dalam ni, tak apa. Okey. Tak apa. Tak semua. So tak apa. sini ada deck untuk memancing. Oh, you mean the deck tu untuk dibuat khas untuk mancing You nak lepak ke, nak yoga ke, nak mancing ke, boleh lah apa-apa pun. Memang untuk relax punya tempat Berapa lah. jauh Zamir, berapa jauh dia punya deck ni dengan kita punya glamping site tu? Tepi je. Actually our glamping site tu memang dah tepi sungai, cuma dia few steps only lah. Dalam berapa meter, dalam 4-5 meter macam tu lah. Cuma kita tak ada gambar overall tu, tak ada kat sini. Muzammil, I'm very impressed with this river. Air dia jernih and Air dia memang jernih. indah lah. Memang banyak orang repeat sebab air dia lah. Memang ni lah. Dengan ikan, you akan nampak ikan berenang kat dalam tu. Okey, Encik Muzammil, sejuk tak air dia? Sejuk tak atau normal temperature macam mana? Dia sebenarnya sejuk sangat lah, senang cerita. Sejuk sangat. Macam air gunung. Once you dah masuk dalam 10 minutes macam tu, dah rasa macam biasa lah. Masa first time you masuk memang rasa macam air ais lah. Macam air gunung, alright. Tapi dah 10 minutes, 15 minutes tu dia okay. Ni our shower and toilets lah. Outdoor shower and toilets. Okay. So dia very open lah dekat dia punya koridor. Sorry. Saja sebenarnya. Okey, Zamir, dia tempat ni ni nak tanya satu ni, ada soalan ni tanya pada saya pula. Dia kalau malam macam mana? Memang ada lampu ke kat tepi-tepi sungai tu? Dia boleh duduk lepak lagi? Sekejap lagi kita akan sampai ke slide waktu malam. Okey, good. Tapi yang ini sambal lenggung ke ni? Nampak ini I choose the best nasi lemak dekat area Sumpitan, which is include in our breakfast lah. Include in our breakfast, and yang daging ni daging rusa. So kita ada frozen rusa dekat kita punya pantry. So siapa nak masak rusa, dia akan goreng sendirilah. Kata lap ailio tu. Zamir ailio tu lap sikit. So I punya rusa pun dah habis. Minggu lepas dah habis rusa. Rusa pun stok dah tak ada sekarang dekat ladang. Hopefully lepas raya lah. Supplier kata ada lepas raya. Ni Sumpitan at night. Sumpitan glamping at night. Okay, ni waktu malam lah. Okay, waktu malam ni I designkan dia supaya tak ada light pollution. Light pollution ni maksudnya bila light pollution ni dia macam you pergi fun fair. Dia hilang dia punya naturality tu lah. Kalau dalam hutan tu you buat lampu banyak sangat macam fun fair, dia mood dia dah lain. Dia punya vibe tu dah lain. So kita buat dia a bit
tak terang sangatlah, just nice. Very Untuk soft lah. orang- Dia very soft. Lebih like very very soft. soft. Sebab Sedap kita environment ada dia. campfire. Yes, betul. Sebab kita ada campfire tengah-tengah ni. So kita nak api tu dia dominant. So orang akan focal point dia dekat situ. So lagi enjoy and calming lah. Macam ni. So effect dia is only the fire, the campfire and the kemah tu kan, dia light up. Encik Muzamil, saya ucapkan tahniah lah kerana you are very concerned about the nature dan juga the environment, yang mana dia apa juga tindakan kita, dia tidak mengganggu the ecosystem dia punya habitat dia. Very interesting. Yes. Congratulations to you. Kita tak nak dia alien, dia jadi alien dekat tempat ni lah. Kita nak bagi dia merge lah sekali kalau boleh. Very good. So kelestarian dan kemampanan alam semula jadi dijaga. Cuma saya ada satu soalan, mohon pencerahan. Kalau malam, okay, adakah common untuk ular ke atau insek-insek ke masuk glamping ke, atau you have well structure dia supaya prevention from any ular ke insek masuk? Mohon pencerahan. Thank you. Yes, because kita memang ada macam pest control sikit lah untuk benda-benda macam ni. So far memang tak adalah. Once kita check in tu, before the check in, kita ada spray sikit keliling kemah apa semua, and ada SOP lah untuk make sure tak ada insek masuk dalam kemah, and so far tak ada lagi orang komen lah kalau ada benda masuk. Ular pun tak ada lah so far. Encik Muzamil, thank you. This is very important for me. So when you say you have a safety SOP, saya berani masuk. Thank you very much. Betul. Because why, dekat kalau orang kalau teenager macam orang muda, dia tak kisah benda-benda ni. Tapi kalau macam family, dia banyak bawa budak-budak kecil, baby pun ada. So kita kena concern benda-benda macam ni lah. Okay, kita ada ni dekat pantry kita. Pantry kita ada, keliling pantry kita ada banyak seating macam ni. So boleh makan lah dekat mana-mana. Pantry kita kecil je, just for cooking. So untuk dining kita ada banyak tempat. Yang ni kita punya deck tadi lah. Ni kita ada dipping pool. Dipping pool kita tak dalam sangat, lebih kurang 2 kaki je dalam dia. So memang untuk budak-budak lah. Kadang-kadang budak-budak dia nak mandi sampai malam. So kita bagi dia mandi sampai malam lah, in a safety condition lah. Okay, this is the campfire. Ni pun campfire. Okay, they enjoy the campfire. Campfire ni kita pihak Sumpitan Glamping yang tolong set up kan lah. Tapi kalau dia orang nak set up sendiri pun boleh, tak ada masalah. Lagi senang kerja. Ni malam di tepi sungai ya. Ini acara apa ni? Menyuluh apa tu? Nak tengok ikan ni. Tengok ikan. Tengok ikan. Tengok ikan memang banyak. Dia orang seronok. Itu bawa sendiri ke lampu tu, memang lampu tu ada? Ada dekat sini. Ada dekat tempat kita. Very good. Kalau nak pasang tu pasang sendiri pun boleh. Kita pasangkan pun boleh. Ni dia orang melepak-lepak lah dalam kemah tu. So far customer kata kadang dia orang pelik, kat sini tak ada nyamuk. Nyamuk pun tak ada. Sebab dia orang tak faham nyamuk ni datang ni sebenarnya bukan daripada hutan, dia daripada bandar nyamuk tu, sebab banyak takungan, kawasan takungan. Kalau hutan tak ada nyamuk sebenarnya. Kalau hutan tak ada nyamuk ya? Hutan tak ada nyamuk sebenarnya, kat bandar tu yang ada nyamuk sebab sampah tu kan. Ada soalan ni Muzamil, dia kata ada lintah pacat tak ni? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Ni memang tak ada. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Tak ada. Bagus. Okey, ni dalam dia waktu malam. Encik Muzamil, saya ada satu soalan yang cepumas lah. Especially like, contoh, if honeymoon couple want to stay here, okay, I do know that Encik Muzamil can organize very honeymoon couple whatsoever. Cuma satu soalan, mungkin sensitif tapi this is very important. Adakah bila kita berada dalam camp glamping ini, walaupun dah tutup sekeliling,
berdasarkan ada cahaya tu, bila kita gerak tu dekat dari luar boleh nampak ke gerak dia punya redup dia ke bayang-bayang dia gerak-gerak, tak nampak. boleh nampak ke memang tak boleh? Memang nampak. takkan nampak. Memang takkan nampak. You akan nampak macam lighting ni. You nampak lighting macam kuning-kuning ni kan. You akan nampak lighting ni tapi orang memang takkan nampak. Oh, nasib baik lah. Selamat. Nasib baik. Nasib baik. Kalau tidak berbagai-bagai bentuk dan jenis terdapat. Nampak Tu. kalau tukar baju. Wayang kulit. Kita ada Dia- ada special show pula. Sebab dia agak tebal. Dia agak tebal dia punya tent tu. Lagi satu memang takkan nampak unless you come close to the wall lah. Come close, very close to the wall barulah nampak bayang-bayang. I see. Tapi saya suka Tuan Huzaidi punya terminologi. Kita tak boleh buat wayang kulit dia dalam glamping malam. I like that. Thank you. Bahaya tu kalau honeymoon couple bahaya. Ada mana kita boleh buat honeymoon sini tempat ni. Okey. Safe. Okay, good. Okay. Sitting area pun dekat kemah juga. Ni budak-budak mandilah malam-malam. Dia sampai malam mandi, ikut suka dia lah. Sebab swimming pool ni pun tak dalam. I see. Okay. Wah, ini very nice Tadi Very you nice. Dia apa ni, itu yang you boleh buat stargazing juga tu Kalau you Boleh. Memang ada. I pernah ambil juga stargazing tapi tak yantik lah, tak jadi. Dia nampak sikit. Memang best. Boleh baring dekat campfire tu nampak. Zamir, I think this is like a hidden heaven yang ramai belum tahu lagi. Saya rasakan this one, just like say sometime kita ada adik-beradik, family gathering. Kalau kita nak organize, okay, let's go relieve ourselves like 30 orang ke macam tu, the whole family gathering. We can do organize family gathering atau wedding reception, semua macam-macam kita boleh buat. Yes, memang ramai buat macam tu. Adakah menjadi satu kesalahan kalau kita bawa makanan sendiri dah masak? Macam masak Maggi ke tak apa, boleh Memang okey memang konsep camping macam tu sebab kita tak bagi makanan. Oh, okey. Memang most of the customer dia akan bawa makanan sendiri sebab yang that part yang dia orang enjoy. Okey. Dia akan enjoy masak sendiri, buat makanan sendiri, buat resepi sendiri. Jadi kalau dia akan bawa dapur dia sendiri semua okeylah Mana boleh tak kisah. But the dapur, this is the special part. The dapur tu kita sediakan lah. Kita sediakan dapur barbecue. Dapur tu ada satu je kan? Ada banyak. Oh, banyak. Kita guna portable. Dapur portable. Okey. So dia boleh masak dekat sitting area, boleh masak dekat kawasan camping tadi depan kemah boleh masak. Oh, itu yang paling best tu You masak sendiri that's apalah experience, pengalaman bersama dengan adik-adik kecil, anak-anak kecil and then dia punya barbecue set pun kita sediakan barbecue set dengan arang sekali kita sediakan. Good. Ada package lah, barbecue set besar package banyak ni, ada kecil besar ni, ada variety. So memang dia orang convenient lah sebabnya BBQ set ni susah dia nak bawa sebab besar biasanya. Then nak clean up lagi apa semua kan. So kita prepare all those things. So dia orang datang bawa makanan je and enjoy. Macam tu. Okay, Jemput Zamil, saya ada soalan. Kalaulah musim hujan ke terkejut contoh kan, air ada naik sampai glamping area atau memang tak pernah naik paras dia? Itu soalan pertama. Soalan kedua, kalau I want to do some small group, let's say dalam lingkungan 15 orang, 20 orang, I want to do some training there. Okay, just like outdoor training. Ada facility ke macam whiteboard ke atau boleh diatur? Mohon pencerahan sir. Thank you. Okay, setakat ni kita dah 2-3 kali jugalah air tu tinggi tapi dia tak banjir lah setakat ni, tak pernah banjir kat kawasan glamping lah. Di kawasan bawah sikit ada naik air. Tapi dekat kawasan kita ni agak tinggi jadi dia tak masuk air. Untuk training boleh buat, ada sebab dah ada group dah yang buat. So kalau anything yang you required just bagi tahu je. Kalau ada, kalau tak ada lah. Macam tu. Okey. Tapi dah ada 2-3 kali team lah datang kat sini.
buat sukaneka, whatever training lah dia buat. Okay, well noted, sir. Thank you, thank you. Thank Very you. interesting. Satu lagi soalan Muzabil, kalau kata kata nak buat basking ke apa benda, adakah you boleh arrange untuk penyewaan speaker ke apa, ataupun you memang dah ada boleh dia apa ni, katalah kita nak pakai talk kan, nak pakai apa ni speaker. Sebab kita kawasan camping, kita tak ada storage yang banyak, tapi alhamdulillah kita ada penduduk kampung yang ada benda-benda tu, so memang tak ada masalah. Okay. Sebab kita ni dekat dalam kampung, so saya ada jiran-jiran yang ada benda tu. Boleh pinjam Very je. good. Interesting. Okay, teruskan. Very interesting. Teruskan. Okay, ni waktu malam lah, nak senja dah ni. Orang suka lepak luar lah, memang sampai ke malam dia orang lepak luar. Okay, ni memang sitting area, memang dekat tepi sungai. Ni kita punya pantry lah, ada air kowe pun ada. Nak masak air sendiri pun boleh, nak guna air kowe pun boleh. Ada sinki apa semua. Cawan pinggan pun ada. Pisau ada, chopping board pun ada. Semua ada lah setakat ni. Makanan bawa sendiri. Unless kita ada kambing perap and frozen food lah. Frozen food kita ada kambing, ayam dengan rusa. Itu 3 je lah. Tuan Muzamil, mohon tanya, kalau saya minat rusa, 1 kilo berapa saya perlu beli dekat sana? Kambing berapa? Ayam berapa if I need to buy? 1 kilo berapa? Mohon pencerahan. Okay, kambing rusa tu sebab dia limited. Saya nak dapatkan stok pun susah. So kita buat sikit-sikit supaya semua orang boleh rasa. Jadi kambing tu kita jual 300 gram. 300 gram dalam RM28. Yang kambing 400 gram RM26. Ayam 400 gram juga kot. 400 gram RM16 tak silap ni. Okay. Well noted. Ini standard lah when we coming for the outdoor. Thank you. Okay. Alright. Ni family gathering lah ni. Ni semua family gathering. So ni betul-betul camping like a king ah. Semua camping ada. Like king. Yang best ni bila camping ni dia ada warga emas pun ada, orang tua pun ada, sebab dia very friendly lah untuk orang-orang yang usia macam ni kan. Dia tak hardcore sangat. Macam tu. Okay, Encik Muzamil, saya ada satu soalan yang everybody would like to know sekarang. Saya ada tengok dalam slide, dia ada 4 orang, glamping untuk 4 orang, untuk 6 orang. Cuma, what will be the charges? Okay, untuk 4 orang satu glamping ke, 6 orang glamping ke, what are the tarif yang Cik rasa orang patut pergi ke your place ni? How interesting is your tarif? Mohon pencerahan. Thank you. Okay, yang best dia ialah kita sekarang ni kita bagi harga per head. So bila per head, sekarang ni kita bagi dalam RM85 sekepala lah. So you boleh choose lah, you nak masuk dalam tent tu berapa orang. So just ikut kepala saja. So kalau you masuk 4 orang, sebenarnya you dah save a lot juga sebenarnya. Sebab you boleh duduk dalam satu kemah macam hotel. Hotel you dah kena 2 bilik. Kalau kemah you boleh masuk 4 orang kalau kawan kan, or family. You masuk 4 orang muat, dan each person RM85 only. Okay, well noted. So dia berdasarkan per head and not per glamping. Okay, so it is up to the whoever nak check in, dia kata saya mau privacy. Kalau nak privacy, dia nak stay 2 orang sahaja. Kalau macam itu, what will be the charges for the whole glamping tu? Ini pun pencerahan, sir. Thank you. Per head juga, ikut per head juga, tapi minimum 2 person lah. Dia takkan 1 person tu kita tak bagilah. Minimum 2 person per tent. So, minimum 2 orang ya? Okay, per tent, yes. Maximum 5 lah. Maximum kita boleh bagi 5 person lah. Okay, alright. Very interesting. Thank you. Okay. Zami, you want to ask anything? Proceed. No, Cik. Teruskan. Okay.
Ni grup ni lah orang-orang bujang ni, dia memang dia choose kemah asing-asing lah. Ni budak-budak dia, kita ada artificial juga, artificial water canal macam tu lah, macam sungai, man-made punya sungai, tapi so budak-budak boleh mandi kat dalam ni. Another part of the glamping lah, dia ada, kita ada atas ni kita punya swimming pool tadi. So swimming pool tu overflow, infinity pool, macam ni kan, infinity pool, dia jatuh dia akan jadi satu small river lah, which is budak-budak boleh mandi kat bawah tu. Macam Muzamil tadi dia punya kolam memang budak-budak memang suka lah. And then saya nampak very safe. Dia memang dia tak nak keluar lah, dia keluar masuk dia tak nak keluar lah, boleh try. I should bring my children here. I'm going to bring my children. Thank you, sir. Thank you. Okay. Ni pun ada group of ni lah, kan. Walaupun dia orang dah berusia tapi dia orang enjoy lah dekat sini. Okay, and then that is the part of glamping lah. So kita ada package which is we also want to promote Lenggong. So kita bawa dia orang ada package untuk pergi Tasik Raban. Tasik Raban and also orang panggil jungle trekking lah. Jungle trekking pun ada tapi I tak show dalam slide lah sebab jungle trekking ni banyak. Dia memang masuk hutan je. So yang banyak orang pilih ialah pergi boat ride dekat Tasik Raban. Okay, this is Tasik Raban. Tasik Raban ni dia part of empangan Cenderuh punya tasik lah. Empangan Cenderuh ni empangan yang paling tua dekat Malaysia. Okay. So that's why kalau you tengok empangan macam Tasik Raban ni, dia ada perkampungan. So dekat Lenggong saja you akan nampak view macam ni. You akan nampak ada tasik, lepas tu ada kampung-kampung kat tepi ni. Memang lain. Dia kalau you pergi Kashmir macam tu kot, I tak pernah pergi Kashmir. Tapi dia ada potential macam tu. Kalau from what I see, dia ada potential macam Kashmir. Cuma dia belum lagi. Alright. So you see ada perkampungan dekat tepian tasik. I think dekat Malaysia tak ada macam ni lah. Melainkan dekat Lenggong. Ni I ambil pakai drone lah dengan ada banjaran Titi Wangsa kat belakang tu dengan bukit tinggi. Air dia dia orang kata air yang paling clean setakat ni, tasik yang paling clean sekali. I pun tak tahu. Beautiful, cantik. When? Okay. Ulama ada tu soalan Dia tanya, pertama tu dia ada kata ada berapa kemah. And then dia tanya if I bring my own tent, what's the charges? Ada charge ke macam mana? Own tent tu memang kita ada bagi tapi I tak ingat rate dia, kita agak bertukar-tukar sebab jarang orang nak bawa dekat tempat kita ni sebab tempat kita kecil. So biasa I akan pas dekat Patli kat Supitan juga ada satu riverine tu. Part tu memang kemah, so kita akan pas ke sana. So kat situ dia tak boleh bawa kemah sini buka. Di situ tak boleh. Boleh, tapi kita akan bagi dalam satu kemah atau dua kemah je at one time. Sebab tempat kita tak besar. Kita bagi berkemah sebab kita nak teach orang, ni cara camping yang sebenar, yang wild punya camping kan. So ada glamping, so orang akan tengok camping yang sebenar macam ni. Macam tu. So kena bayar tak? Kena bayar? Ada bayar. Ada bayar Okay. Ada bayar. Alright. Jadi kemah tadi jumlah kemah semua ada berapa? Glamping ada berapa? Setakat ni ada 8 kemah. Kita on the way nak tambah lagi lah kemah. Okay. Mungkin lepas raya je kita tengok macam mana PKP. Sebelum kita sebelum kita buka untuk soalan ke apa, saya nak tanya satu. Macam mana komuniti ni mendapat manfaat daripada your project di sini ni, glamping? Kita sebab sejak kita buka glamping ni, kita memang kita open pekerjaan untuk orang-orang kampung lah. Yang memang kita akan ambil orang kampung untuk staff kita lah. First untuk staff and then dari segi package makanan,
kita bagi peluang untuk diorang supply macam nasi lemak tadi, kita bagi diorang setiap pagi kita ambil dekat dekat orang kampung lah punya nasi lemak, memang original punya. And then boat, perusahaan boat, diorang bukan saja dapat tangkap ikan, diorang dapat buat package bawa pelancong lah naik ke Tasik Raban ni. Contoh antara contohnya lah, dan ada package-package lagi yang kami tengah usahakan dengan pasukan pelancongan lah. Ada macam-macam lagi diorang plan lah. So dia cross selling lah. You buat ya, cross selling, promote. Okay, memang kita support each other macam tu. Jadi Zamir, yes. Zamir, Ya. saya rasa kan Encik Muzamil punya konsep kan, walaupun he's doing operating on glamping, but dia still support the local punya community punya business income. Dia involvekan local community to tourism. Saya ucapkan tahniahlah Encik Muzamil. Lenggong bagi saya lah, saya boleh tabir dada, one of the best example in Malaysia for sustainability practice. Tahniah Lenggong. Yes. Saya serahkan kepada Zamir and Muzamil. Terima kasih. Sebab kita kena sustain, benda ni kita kena sustain. Actually kalau ada development baru dekat Lenggong, actually kita kena review secara menyeluruh. Tak kira actually development tu daripada pihak kerajaan atau pihak tempatan, sebenarnya I think pihak berkuasa kena review dulu, because takut benda ni akan merosakkan alam semula jadi dekat Lenggong ni lah. Kita takut benda tu. So hopefully kita boleh sustain Lenggong as it is lah. Encik Muzamil, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana telah mengambil bahagian dalam this MyVXP ni. Sebenarnya kan, dengan adanya penglibatan Tuan dalam this program, saya sendiri yang sudah berkecimpung dalam lebih kurang 26 tahun dalam bidang industri pelancongan, hari ini baru saya nampak your place ni dekat glamping ni dekat Lenggong ada keunikan sebegini. Jadi thank you for really sharing this information with us. Tahniah. Thank you. Thank you. Okay, I think kalau ada siapa-siapa nak bertanya, kita buka sekarang. Kita ada berapa minit, 2 minit lagi, and then kita untuk bergambar. Just nak tunjuk kita punya boat ride experience lah. Ni kita panggil boat ride ni mini Amazon. Ni mini Amazon. So you akan masuk Tasik ni, bukan saja Tasik yang luas tu, you akan masuk dalam celah-celah ni kan. Ni our customer lah. Okay, the view is very Instagrammable lah, Instagrammable. Memang boleh letup. Memang I tak post lagi dalam page, sebab bila I post dalam page, ramai yang tanya, and kita tak ada supply boat yang sepatutnya. Tak cukup lagi, team kita tak cukup. So I baru soft launch lah benda ni. Ni udang galah. So kita ada buat siap package memancing udang galah. Udang galah ni bukan calang-calang lah, dia memang besar. Ni tengok besar mana. Ini bahaya pun ada ni. Walaupun tak masak lagi, tapi rasa macam nak makan. Macam ni. Ni is one of the view. Okay, ni jambatan Raja Nazrin lah. Tengok air dia memang crystal clear. Air dekat Tasik Raban memang crystal clear. And then bawa tu you dapat tengok kampung-kampung. Ni kampung tepi Tasik. Ni makcik apa nama jala ikan. Ni ada sikit macam jungle trekking lah untuk customer. Mandi sungai. Kampung. Dekat Lenggong ni kebun rusa lah. Kat Lenggong ni ada banyak kebun rusa sebenarnya. Ada dalam 3-4 kebun rusa yang besar lah. Yang kecil I tak tahu. Yang besar ada dalam 3-4 ladang rusa. So you boleh pergi visit lah. Okay, I think that's all for today lah. So stay calm and stay safe lah from Sofitan Glamping. Terima kasih. Thank you very much for inviting. Terima kasih Muzamil. Ada soalan tu dia kata tak perlu safety vest
Masa naik boat, saya rasa ada safety vest, dia ada. Ada. Sebenarnya Cuma itu masa dia ambil gambar tu je. betul. Dia kalau nak ambil gambar tu pakai safety vest nampak macam tak syok. Dia Macam buka. macam saya naik kalau tak pakai safety vest kena faham lah sebab tak muat kan, tak ada saiz. Tu je. Okey, boleh tempah tu. Okey, ada siapa nak tanya soalan? Buka mic sekarang. Saya bagi 1-2 soalan sebelum kita conclude dan kita ambil gambar ramai-ramai. Ada siapa nak tanya soalan boleh buka mic sekarang. Kalau tidak, dia minta harga je nanti. Kita untuk agent you ada bagi contract rate kan? Muzammil, untuk agent you have a contract rate nanti kan? Okey, tak apa, nanti I will get them to. Boleh contact later, boleh contact lah. Okay. So ada apa soalan lagi? Chem, Iswaran, you want to ask any last question? I'm okay. I'm very well clear. Just waiting to explore the place only. Thank you, Zamil. Thank you very much. I am looking at the calendar. I'm looking at the calendar now where to fill when to go there. I'm tengah tengok kat kalender ni. Okey, ada siapa ni? Ada soalan ke apa ni? Okey, dia ada evaluation form. Mr. Daniel daripada MPC mengatakan minta dia sebaik isikan evaluation form ya. Ada Muzamil boleh stop sharing tak? Stop sharing. We want to have a group photo nanti. Okey. Stop sharing dulu. Stop sharing. Kejap. Okey. Okey, buka okey, semua tolong buka kamera, kita nak ambil gambar. Alright. Cik Daniel, are you taking screenshot, sir? Cik Daniel? Ya, boleh tunggu membuka gambar. Mohon tolong, sir. Semua tolong buka webcam . Okey. Sudah ke tak ada 1 2 3 pun? Wait. Okey, lagi sekali lah. 1, 2. Dia kena nazar juga. Daniel, tapi Daniel short. Kena nazar juga pun jadi. Tanya punya line stop. 1, 2, 3. Everyone smile. 2, 3. Saya ada ke senyum okey ke saya? Daniel okey ya? Dapat dah? Okay. Daniel okey ke? Jangan senyum je. Okey tak okey? Tak gambar sikit. Okey. Line saya stuck. Tak gambar kan? Boleh? Okey, right. I want to take. Please wait. Okey. Dah. Saya nampak ke? How come? Tolonglah kira 1 2 3, saya tak sempat senyum ni. Siapa sedang angkat ni? Saya pula. Don't know, my screen gone. Okey, alright, tak apa. Jenazah dah ambil. Dah ambil ni, Danny dah ambil dah. No problem. Danny dah ambil. Okey. Okey, alright. Okey. Mesti kita pass pada Mr. Zaidi to conclude sebelum berakhir, tolong Alright. isi evaluation form dia ya. Ya. Terima kasih Zamil. Itu dia. Saya rasa ini satu pengisian yang sangat baik bagaimana kita tahu bagaimana nak scam, how to scam like a king. Kalinya like a champ, tapi kali ni a king. King ni kita rasa macam camping ni, ramai kata camping ni susah lah, banyak nyamuk lah dan macam-macam lah. Semalam Zamil pacat lah, macam-macam lah dia punya alasan dia nak pergi camping. Tapi kali ni tak ada alasan, no excuse. We can go camp like a king. Jadi kita belajar bagaimana nak camp like a king pada sesi hari ini. Dan tempatnya tak lain tak bukan ialah di Lenggong. Di Lenggong, di mana di situ berbagai-bagai lah. Ada tadi nampak macam ada boleh umpan udang galah besar-besar, boleh macam Little Amazon,
Tengok kita suluh lampu, tengok ikan-ikan berenang tu. So there's a lot of activity in addition of the lenggong as part of the as endorsed by the UNICEF, by UNICEF sebagai what they call it, World Heritage Center, World Heritage City. Jadi jangan lupa jangan kita lupa melawat lenggong ni, walaupun kita sekarang ni masih lagi PKPP. Tapi bila dah border buka, bila kita dah boleh travel, kita teruskan, kita serbu lenggong ni. Jangan tunggu lama-lama, sebab lenggong will be the best destination yang mana bila buka yang antarabangsa, dan mereka akan ke situ. Jadi sebelum mereka akan situ, kita pergi situ. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita ketahui, kita kenali apa itu lenggong ya. Jadi sebelum tu saya ingin mengingatkan di chat tu ada evaluation form di mana kita nak tahu macam mana nak tambah baik sebab sesi Let's Talk About Lenggong ni kita akan beberapa siri lagi, kita nak improve. This show is about you, this show is about lenggong, and we want you to benefit, we want you to dapat manfaat. Jadi kita nak tahu kan apa lagi yang perlu kita tambah baik untuk kita boleh memberi manfaat yang bagus untuk anda semua. Jadi saya Zaidi Utani, saya mengucapkan jutaan terima kasih pada tamu kita Encik Muzamil yang memberi kita satu insight yang bagaimana kita nak camp like a king, dan mengucapkan terima kasih pada Iswaran yang sentiasa senyum, dan saya nampak dia dah tak sabar-sabar lagi nak pergi lenggong tu. Saya nampak dia punya muka, saya tahu dah membawa anak-anak dia. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Zamil Zuki, the man of the hour. Zamil, kita masih lagi asar pun belum lagi, jangan buka puasa lagi, asar belum lagi, stay tune jangan saya tahu nampak udang galah semua tu rasa macam nak masak kan, tapi jangan, sabar dulu, dan kita akan jumpa semua anda semua di sesi yang lain, di sesi Let's Talk About Lenggong. Jadi sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih pada pihak MPC, terutama sekali pihak TPN, Cik Nazar dan juga Cik Daniel, dan juga Tuan Haji Rashid. Tadi saya nampak gambar Tuan Haji Rashid ada situ ni. Terima kasih banyak Tuan Haji Rashid kerana sentiasa menyokong kami di industri pelancongan. Jadi dengan lain-lain kan, dengan G-System, dengan all these our friends live here dekat Zoom dan juga di Facebook, kita ada Anis, kita ada Izrik, kita ada Kin, kita ada Chong pun ada sini. Kita Chong pun ada sini. Okey, dan kita ada Nasuha dan juga Rafiq dan Siti. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi mengeluangkan masa anda di sesi ini. With that, saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa sebentar lagi, jangan buka sekarang, dan juga stay safe dan stay produktif, dan please make sure that SOP tu kita adapt yang hadir, kita ada sijil make sure all of you kalau yang mana-mana usahawan ada sijil ni Alright, thank you very much, dan see you in next time, see you in next sesi, dan see you in Lenggong. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.